Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan limpah dan kurnianya mengizinkan kita sekali lagi untuk meneruskan kuliah kita seperti biasa pada hari Jumaat, malam Sabtu. Dan tuan-tuan, hari ini alhamdulillah kita berada pada 3 November. 3 November bersamaan dah maghrib 20 Rabiul Akhir. 20 Rabiul Akhir. Jadi hampir sebulan dah krisis di antara, bukan krisis lah, pembunuhan yang dilakukan hampir sebulan dah. Pembunuhan yang dilakukan di Israel terhadap saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Dan jadi Al Jazeera tadi saya tengok dia punya breaking news. Maknanya hari ini sudah 9,000 orang dibunuh. Saudara kita dibunuh di Palestin. Ini bukan peperangan, tuan-tuan. Ini bukan peperangan macam di Iraq dulu kan. US kata Osama bin Laden serang dia pergi tawan Iraq. Tapi Iraq tu, di Iraq tu dia adalah peperangan. Kan peperangan maknanya dia orang ada senjata, dia orang boleh lari dalam kawasan dia orang. Tetapi di Palestin bukan macam tu. Ini adalah pembunuhan. Ini genocide. Dia panggil genocide. Istilahnya adalah genocide, yang maksud dia adalah pembunuhan beramai-ramai terhadap satu kumpulan. Kan? Satu kumpulan, satu etnik, satu bangsa yang dibunuh. Orang tu je dibunuh, iaitu orang Palestin. Jadi apabila saudara kita dibunuh di sana, tuan-tuan, kan, katakanlah ada saudara kita, kan, sepupu kita lah yang dekat sikit, dua pupu kan, yang mereka itu kita tahu dia dibunuh, kan, saudara kita dibunuh, keluarga belah sepupu kita ni dibunuh. Adakah kita akan menjalani hidup seperti normal? Tentulah tidak, kan? Kalau keluarga kita masuk hospital pun kita dah tak normal dah kehidupan kita. Kan kita akan duduk dekat hospital, berulang ke hospital. Jadi bagaimana dengan saudara kita yang saban hari dibunuh oleh Israel di Palestin, tuan-tuan? Jadi untuk mengelakkan perkara ni, kita esok semua kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang engkau buat waktu peristiwa ini berlaku? Apa yang kau buat? Kan? Tak mesti usaha kita itu mendatangkan kemenangan, tak. Kan? Usaha kita itu kita kena lakukan apa-apa sahaja, bantu dia orang macam-macam mana pun demi kita nak jawab balik depan Allah Subhanahu wa taala esok. Jadi dengan itu, segala sumber yang kita ada ni, tuan-tuan, sumber apa yang kita ada, kita kena gunakan untuk kita bantu mereka di sana. Apa saja aset kita, sumber yang kita ada, hatta kalau kita tak ada apa-apa pun, kan, saya bukan apa, saya tak ada apa-apa, kita masih ada mulut yang bercakap. Jadi jangan dilarikan isu ini, sebab masyarakat kita sangat mudah dilarikan isu, sangat, kan, sebab bukan keluarga kita, kan, so, kita tak rasa macam saudara kita. Jadi kalau ada artis yang bercorai tengah-tengah ni, kan, artis tu bercorai tengah-tengah berlaku konflik ni, insiden ni berlaku, kita pun dah terlupa dah. Yolah, kita pun sibuk lah, oh artis ni lah tu hari tu menikah, corai, lepas tu nak menikah balik, menikah tak cukup lafaz, macam-macam lah, kan. Jadi macam-macam isu yang boleh mengalihkan perhatian kita. Sangat mudah kita ni, tuan-tuan. Itu belum cerita isu-isu politik lagi, kan. Di parlimen bergaduh pasal Palestin,
eh? Tak adalah bergaduh, semua sokong Palestin kan? Tapi ada satu dua suara, akhirnya kita pusing isu tu jadi isu politik kita pula, yang tidak membawa apa-apa keuntungan kepada orang Palestin. Jadi tuan-tuan, jadi kalau kita ada mulut, kita bercakap tentang Palestin. Jadi perbualan kita itu sentiasa menghidupkan tentang nasib saudara kita di sana. Dan kalau kita ada tangan, kita gunakanlah, bantu dia orang dengan tenaga ataupun dengan buah fikiran kita menulis tentang menghidupkan balik apa-apa sahaja tentang kepentingan kita menyelamatkan Palestin, ataupun kita mesti mencerca, menghina apa yang Israel buat hari ini di sana, di Palestin. Alhamdulillah tuan-tuan, kalau ikutlah sepanjang krisis ni 75 tahun daripada 1947 sampai 1948 lah, yang mereka isytihar, mereka negara Israel, mereka bunuh saban tahun, 75 tahun dia bunuh orang Palestin kan. Masyarakat dunia percaya dengan cerita dia orang, yakni orang-orang Palestin ni teroris. Masyarakat dunia percaya. Orang Malaysia memang kita tak percaya daripada awal, tetapi masyarakat dunia percaya dengan naratif cerita yang dibawa oleh Israel ini. Tetapi alhamdulillah, untuk tahun ini nampaknya macam kita menang naratif tu, naratif cerita tu. Akhirnya masyarakat dunia tahu, oh sebenarnya bukan orang Islam yang jahat kan. Sebelum ni masyarakat dunia akan rasa, oh patutlah dia orang ni kena serang, engkau duk kacau dia, engkau bunuh orang dia, memanglah dia bunuh balik kan. Masyarakat dunia faham macam tu. Tapi hari ini disebabkan media sosial, sebab sebelum daripada ni orang hanya tahu daripada sumber-sumber media yang gergasi ni sahaja. Orang hanya tahu cerita daripada situ sahaja, CNN, Fox, BBC, orang hanya dengar cerita daripada situ sahaja. Tapi alhamdulillah sekarang ni dengan adanya media sosial ni, termasuklah WhatsApp tuan-tuan tu, kita dapat berita yang sebenar, yang terus daripada sana pun apa yang sedang berlaku. Jadi dengan itu persepsi masyarakat dunia ini telah berubah, dan dah tak percaya dah dengan cerita Israel, dah tak percaya dah, dan kita dah menang dah tuan-tuan dari segi naratif. Jadi teruskan usaha ni. Jadi bila kita tahu macam tu, masyarakat dunia tahu tu, mereka terus tolak Israel. Jadi disebabkan itu, kalau kita tengok hari ini lebih mengejutkan, kalau kita tahu Amerika sebelum ni memang solid di belakang Israel, tetapi hari ini dia punya senator Bernie Sanders daripada Demokrat sampai menyokong isu Palestin, sebab rakyat dah, dia orang dulu tak peduli pun, dia orang tak peduli pun siapa mati, Israel mati ke, dia orang tak peduli pun kan, Palestin mati, dia orang tak peduli. Tapi apabila masyarakat, rakyat, penyokong-penyokong ni bising, dia start tunggang isunya. Jadi dia nampak sokongan tu ramai, sampai ahli politik mereka pun bercakap pasal Palestin. Jadi naratif tu dah berjaya. Kalau kita tengok hari ni solidariti di Britain, di Canada, walaupun penguasa dia, Perdana Menteri Britain menyokong Israel, tapi rakyat Britain tak sokong Israel dah. Dia orang dah tak percaya dah cerita-cerita ni. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah lenyap perkara yang batil, dusta, bohong, ni semua dah lenyap. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya yang batil itu pastilah lenyap. Sifatnya memang lenyap. Ada dua benda yang berbeza, benar dan salah. Salah sentiasa kalah, bohong sentiasa kalah, kebenaran akan kekal. Tuan-tuan, jadi kita teruskan usaha kita. Maksudnya kita hidupkan suasana, dan kita sepatutnya tak boleh bersenang lenang lah. Tukar buat satu konsert apa, kita pun dah lupa, biarlah dia orang mati kat sana tuan-tuan kan. Jadi yang ni tak boleh lah tuan-tuan. Jadi apa sahaja yang kita ada di masjid ke, hatta khutbah tuan-tuan, khutbah pun sebenarnya tak boleh tukar tajuk setakat. Tak boleh cerita minggu ni kerajaan buat apa ke, tak payah sebenarnya. Sebenarnya mesti menghidupkan
kita mesti sedar apa yang sedang berlaku. Kalau setakat gaduh-gaduh sikit-sikit apa, ini pembunuhan saudara kita di sana. Patutnya kita terus sedarkan benda ni. Jadi kalau kita nak sebut akhirnya Al-Aqsa ini ataupun Palestin ini akan dibebaskan, kita tentu semua akan mengingati suatu kisah yang paling agung, iaitu kisah Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana dia telah membebaskan Palestin daripada tentera salib pada tahun 1187. Sejak sebelum ni, maknanya kerajaan Jerusalem, Palestin lah. Palestin ini telah diserang, telah ditawan berpuluh-puluh kali. Tetapi sejak Umar Ibn Al-Khattab buka Palestin daripada kerajaan Byzantine, ambil tu sampai kerajaan Osmaniyah yang jatuh pada 1924 tu, semuanya adalah orang Islam yang pegang Palestin. 1400 tahun orang Islam pegang, kecuali di tengah-tengah tu ada diambil oleh tentera salib. Ada dalam 80 tahun lebih diambil oleh tentera salib. Itu pun dibebaskan balik oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dapat rampas balik. Jadi kalau kita nak tengok balik bagaimana orang macam Salahuddin Al-Ayyubi ini boleh muncul, tuan-tuan. Dia tak tiba-tiba muncul, kan? Tak adalah dia tiba-tiba turun daripada langit, dia datang. Tak. Dia datang kalau kita buka jalan untuk dia datang. Kalau kita buat tak peduli, takkan muncul Salahuddin Al-Ayyubi yang kedua, takkan muncul. Kalau kita semua ni buat tak peduli, lantaklah korang. Janji beras aku boleh makan, ayam harga tak naik, cukup. Yang tu je kita, takkan muncul Salahuddin. Kita kena buka jalan. Bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi boleh muncul, tuan-tuan? Apabila mula-mula jatuh kepada tentera salib pada tahun 1099. 1099 jatuhlah Palestin kepada tentera salib. Mula-mula jatuh tu pelarian daripada Jerusalem, daripada Palestin ni, dia masuk ke Masjid Al-Aqsa, dia ambil satu mushaf dikatakan daripada 4 mushaf Osman, ambil satu, bawa lari ke Dimashq ataupun Damsyik, kita sebut Damsyik di Syria. Dia bawa lari, cari siapalah boleh tolong kita ni, negara kita kena serang ni, kampung kita kena serang, kena rampas ni, siapa? Dia bawa ke Damsyik mushaf tu dengan pelarian-pelarian ni, cari. Jumpalah dia dengan seorang qadhi yang bernama Zainul Islam Abu Sa'id Al-Harawi. Zainul Islam Abu Sa'id Al-Harawi. Dia adalah qadhi di Dimashq ataupun Damsyik. Dia qadhi di situ, dia pemerintah di situ. Bukan pemerintah, hakim di situ. Jadi yang menariknya, Zainul Islam Abu Sa'id Al-Harawi ni, dia bukan orang Arab pun, dia orang Afghanistan. Daripada kecil dia bercakap bahasa dia lah di Afghanistan tu, bahasa dia. Hafal Al-Quran, belajar bahasa Arab, belajar fiqh, pandai pula jadi qadhi di negara Arab, Dimashq. Okey, apabila pelarian ni sampai tadi berjumpa dengan dia, dia berhenti mengajar, tuan-tuan. Mengajar pun dia tak mengajar. Berhenti mengajar, dia kata, jom kita jumpa khalifah di Baghdad untuk kita bagi tahu Al-Aqsa sedang diserang. Berhenti mengajar, bawa dia orang ni pergi jumpa di Baghdad, jalanlah naik kuda ke, pergi ke Baghdad nak jumpa dengan khalifah. Waktu itu pemerintahan Abbasiyah. Bila sampai di Baghdad, zaman ni Abbasiyah ni dah lemah. Dia lemah, dia tak, macam bila apa berlaku pun tak boleh nak buat apa. Dan khalifah waktu tu pun hanyalah macam ikon je. Dia bukan ada tentera pun. Yang ada tentera ni siapa? Dia punya wazir ni, menteri-menteri ni yang ada tentera semua. Tapi dia tu tak ada apa-apa, dia hanyalah letak sebagai ikon dia. Ikon. Jadi nak cakap dengan khalifah ni. Jadi khalifah ni pun sibuk, selebriti, pergi sana pergi sini, jumpa, buat appointment, cancel, buat appointment, cancel. Susah nak jumpa khalifah waktu ni. Jadi apa yang dibuat oleh Abu Sa'id ni, qadhi Dimashq ni tadi, dia minta untuk bagi khutbah di salah sebuah masjid di Baghdad. Baghdad adalah waktu tu capital ataupun ibu kota
pemerintahan Islam. Nak kata aku nak bagi khutbah di sini, dan waktu tu dibenarkanlah qadhi daripada Dimash ni, Abu Sa'id untuk beri khutbah. Dia naik di mimbar, dan dia cakap, dan dia waktu ni bulan Ramadan. Tuan-tuan, bulan Ramadan dia bawa roti, bawa roti, dia buka roti dan dia cabut roti dan dia makan, kan? Jadi apa jadi? Tiba-tiba Tok Khatib makan tengah bulan Ramadan di hadapan masjid. Apa yang berlaku? Dia akan timbul marah, orang marah. Apalah engkau ni makan bulan Ramadan? Dia biar dulu, kemudian dia cakap, sekarang kau nak marah? Kau nak marah seorang Muslim yang makan pada siang Ramadan? Di mana kemarahan kau waktu orang Islam sedang dibunuh di Al-Aqsa? Kan? Yang tu dipanggil PR Stan. PR Stan maknanya Stan. Buat orang Islam dengar benda ni, tapi tak apalah, nak buat macam mana? Jadi dia terpaksa nak wujudkan kemarahan, makan tengah hari bulan Ramadan di atas mimbar. Kan? Sekarang marah, mana marah engkau patutnya orang Islam kena bunuh. Dan dengan benda itu dia berjaya jumpa khalifah. Dia berjaya berjumpa dengan khalifah dan dia buat khalifah rasa malu. Tapi khalifah tak boleh buat apa pun, rasa malu lah. Sampai dikatakan dia tunduk di hadapan Abu Sa'id Al-Harawi ni tadi. Dia malu, dia cakap, apa yang kau Al-Aqsa dirampas, orang Islam dibunuh, dan engkau tak menggerak pun, tak menggerakkan pun jari-jari engkau untuk buat apa-apa. Dan tunduk khalifah malu. Tapi tak ada apa yang berlaku. Tapi ini bibit permulaan bagaimana munculnya jalan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Benda tu, maksudnya kita ni kena sentiasa mewujudkan rasa sedar kita tentang apa yang berlaku di sana. Kemudian 5 tahun lepas daripada itu wujud seorang qadhi yang bernama Ibnul Khashab. Ibnul Khashab qadhi juga di Dimash, di Syria ni. Jadi Ibnul Khashab ni waktu tu orang dah macam terbiasa pula Al-Aqsa ni dah dirampas. Jadi kita ingatkan orang Islam waktu tu nak lawan lah dengan tentera salib. Tak, dia orang geng pula dengan tentera salib. Gubernur di Dimash, di Syria tu, dia kawan dengan tentera salib sebab nak jaga kedudukan dia sebagai gubernur, gubernur wali dekat Syria tu. Dia nak jaga. Dia bergaduh dengan abang dia. Jadi ayah dia dulu adalah wali. Wali ni waliul amr, maknanya dia adalah gubernur. Dia gubernur di situ. Jadi nak berebut dengan abang dia ni, sanggup geng dengan tentera salib supaya dapat jaga dia. Dia punya jawatan di situ. Jadi Ibnul Khashab lawan benda ni, bawa berita ni pergi ke Baghdad sekali lagi, untuk berjumpa dengan khalifah. Dan apabila khalifah memang macam itulah, khalifah waktu tu payah nak jumpa. Jadi apa yang berlaku, mereka merusuh di luar istana Baghdad tu. Mereka merusuh sampai khalifah terpaksa dengar juga apa dia nak cakap. Dan apabila dia cakap dengan khalifah, sampai khalifah ni apabila dengar tu, jadi kita tahu satu benda, khalifah ni dia akan dengar apabila ada isu. Dia nak jaga, takkanlah benda macam ni menyebabkan aku, dia kena terpaksa wujudkan scene dengan benda yang macam ada peristiwa yang teruk sikit baru nak jumpa. Yang tu benda yang tak bagus. Tapi dia orang berjaya jumpa khalifah sampai membuatkan khalifah waktu itu terpaksa pujuk Empire Saljuk. Satu lagi empire Islam namanya Saljuk. Dia pujuk sebab khalifah Abbasiyah waktu ni dah tak ada power nak serang sana. Jadi terpaksa pujuk satu lagi khalifah Saljuk untuk hantar tentera lawan dengan tentera salib. Jadi Saljuk waktu ni hantar 10,000 orang tentera, hantar 10,000 orang. Inilah peperangan kali pertama di antara orang Islam dengan tentera salib. 10,000 orang Islam, 20,000 orang tentera salib, dan tentera Islam menang. Dua-dua teruk, tapi orang Islam menang. 10,000 menang 20,000.
Dan inilah bibit pertama orang Islam, berbungalah harapan mereka, kan? Kita boleh menang rupanya. Sebab waktu tu kita lemah, walaupun empire tanah kita besar, tapi kita rasa lemah. Tapi apabila dia serang tu, dia serang dan menang, kita mula, orang-orang Islam mula muncul harapan dalam diri mereka. Oh, kita boleh menang rupanya. Dan itulah, dan selepas daripada itu, kita tahu jatuh kerajaan ni, naik satu kerajaan Islam yang dinamakan Zingi, Az-Zingi, kita kenal dia punya pemimpin yang terkenal Imaduddin Az-Zingi ataupun Az-Zangi. Dan selepas daripada itu Nuruddin Az-Zingi. Nuruddin Az-Zingi ini kita dah kenal, dia soleh, warak, dan dia sentiasa merancang bagaimana nak dapatkan Al-Aqsa balik waktu tu. Dan muncul daripada Nuruddin Az-Zingi ini seorang menti yang dinamakan, menti dia lah, anak murid kanan dia, dinamakan sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kalau jalan daripada awal tadi tak dibuka, takkan muncul Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi kita kena ingat tuan-tuan, tentera Salim rampas 1099 dapat balik kat Salahuddin Al-Ayyubi berapa tahun? 1187. 88 tahun dirampas, akhirnya dapat balik pada 88 tahun, dapat balik. Tapi kita mungkin bukan di sini lagi, tetapi mungkin kita di tengah-tengah sebelum dapat muncul Salahuddin. Jadi kita kena buka jalan untuk munculkan seorang pembebas di kalangan orang-orang Islam ni. Jadi jangan kita senang je kita ni hidup macam biasa. Jangan, kita sentiasa mewujudkan, bagi jalan, plan, dan kita kena desak sebenarnya kerajaan kita untuk berbuat sesuatu, berbuat sesuatu, mesti buat sesuatu, mesti buat sesuatu, hantarlah apa pun. Jadi macam Amerika tadi kan, yang Amerika yang kita rasa tak mungkin mereka akan tolong, akhirnya ada ahli politik dia yang sokong Palestin. Kita memang sentiasa kena desak. Tak cukup je cakap je, hantar tentera, kan, letak dekat sempadan tu dulu, kan, macam tu, barulah nampak semangat, barulah kita boleh menimbulkan harapan, macam mana Iran, macam mana Turki, dan juga macam mana Yaman hari ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, bimbang suatu hari nanti, kalau kita bersenang lenang tuan-tuan, hari ni dia ketuk pintu Palestin, esok dia datang jiran dia, sampailah datang di tepi pintu pagar rumah kita. Nabi SAW sebut dalam hadis, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Bimbang suatu hari nanti orang Islam ini akan dijamah oleh umat-umat yang lain ini seperti mana orang yang tengah makan dalam satu bekas makanan yang besar. Macam mana orang makan? Orang satu bekas makanan, nasi kambing contoh, kan? Nasi kambing tengah-tengah ada 10 orang keliling dia. Macam mana dia makan? Tarik kambing tu bawa sini, tarik situ, kan? Nasi ini kejap ke sana tarik bawa ke sini. Itulah Nabi kata yang dalam bekas tu, itu Nabi bimbang kita jadi macam bekas makanan tu, duk tarik sana tarik sini. Itulah orang Islam. Nabi cakap. Lalu sahabat tanya, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah sebab kami sikit pada hari itu Rasulullah? Adakah orang Islam ni sikit waktu tu? Nabi kata tak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada hari itu yang korang ditolak tarik ni, hari itu korang ramai. Walakinnakum rusa. Tetapi kamu ini macam buih. Buih karusa isail, seperti mana buih yang ada selepas berlakunya ombak, kan? Ombak tembak, buih tu kan, ramai banyak, tapi macam tu lah, meletup, hilang kan, karusa isail. Allah, Nabi sebut yanzi'annallaha min suduri aduwwikumul mahabbata minkum. Allah cabut perasaan gerun daripada dada-dada musuh kamu. Maksudnya musuh kamu dah tak gerun langsung dengan kamu. Wala yaqzafanna fi qulubikumul wahn, dan Allah campakkan pada jantung kamu itu wahan. Wahan.
Wuhan ni lemah, sakit. Allah campakkan dalam jantung kamu. Sahabat tanya, famal wahnu ya Rasulullah, sakit apa tu? Lemah yang macam mana tu? Sakit apa yang Allah campakkan tu? Rasulullah kata, hubbud dunya, sayangkan dunia. Kan sayang kita punya ayam, sayang pokok rumah, sayang rumah, sayang kereta, kan? Kita tak berani nak buat apa-apa sebab nak jaga kawasan kita. Macam itulah juga pemimpin kita, tak berani nak buat apa-apa sebab jaga daerah dia, kan? Penyokong dia yang jaga, kan? Itu sebab takut kan? Berubah ni. Hubbud dunya, sayangkan dunia, wa karahiyatul maut, dan benci kan mati. Takut matilah. Jadi itulah orang Islam. Sayang dunia. Ada tak dunia ni kita pegang, tuan-tuan? Tak. Siapa yang pegang dunia? Dia orang lah yang pegang dunia. Kita sayang benar dunia ni, tapi yang pegang dia orang. Kita takut mati. Siapa yang mati sekarang ni? Kita yang mati sekarang ni. Jadi jangan jadi macam zaman ini ataupun zaman Abbasiyah yang tadi tu, yang takut. Kan dunia tak ada, mati pun mati, kan? Sayang dunia tapi tak ada dunia, tak ada pun. Takut mati tapi hari-hari mati. Jadi jadilah seperti sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tak sayang kan dunia pun, tapi dunia mereka pegang. Tak sayang dunia tapi dunia dia orang pegang. Dia orang tak takut mati dan dia orang tak mati. Dia orang tak takut mati tapi dia orang tak mati. Dia orang sentiasa menang. Kita yang sayang sangat dunia, takut sangat mati, kita lah yang sering mati, tuan-tuan. Jadi ini satu peringatan lah. Selagi mana krisis ni berlaku, jadi saya mungkin akan terus bercakap lah pasal Palestin. Okay, hari ni kita mengaji sikit lah, tuan-tuan, berkenaan dengan kitab kita, doa-doa Nabi SAW. Okay. Jadi tajuk yang terakhir kita belajar itu adalah, okey, tajuk yang terakhir kita belajar itu adalah berkenaan dengan, kita kena ulang kaji sikit. Nabi SAW suruh, jangan jadikan rumah-rumah kamu ini sebagai kubur, macam tempat perkuburan. Sesungguhnya syaitan lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Jangan jadikan rumah kau macam kubur, diam je. Bacalah padanya surah Al-Baqarah. Sebab syaitan ni, dia takkan duduk di rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah. Jadi kita dah syarah seluruh hadis ni, dan kita akan berpindah dengan tajuk yang baru pada hari ini. Satu doa lah kot kalau sempat, tuan-tuan. Ad-du'a'u hinama yaqa'u ma la yardahu aw ghuliba ala amrih. Doa ketika mana berlaku apa yang tidak dia suka atau dikuasai atas urusannya. Doa yang boleh dibaca ketika mana benda buruk berlaku kepada kita, ataupun kita tak boleh nak buat apa-apa terhadap benda tu. Benda tu berlaku, kita tak boleh nak buat apa-apa. Apa yang patut kita baca? Okey. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah. Saya tandakan sikitlah, kan tak nampak bondo baca ni kan. Okay, ni saya tengah baca ni. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai kepada Allah ataupun oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Okay. Jadi yang pertama sekali kita kena faham konteks hadis ni.
banyak orang gunakan hadis ni nak bagi tahu, orang Islam ni badan kena tough, kan, mukmin yang kuat. Okey, itu bukan konteks hadis. Bukan maksud Nabi itu kuat jasmani, bukan. Bukan, ini bukan hadis cerita tentang kuatan jasmani awak lebih kuat daripada, tak. Itu ada tapi pada hadis yang lain. Nabi suruh kita berkuda, memanah, itu dia. Tapi konteks ni bukan. Konteks ni kuat dekat sini maksud dia kuat apa? Kuat taatnya kepada Allah. Albir, maknanya dia buat kebaikan. Dia lagi banyak amal kebaikan dia daripada kawan dia. Yang tu Allah lebih suka. Taat dia kepada Allah, dengar benda-benda yang agak melanggar peraturan Allah, dia terus mengelak, dia tak nak buat. Yang tu Allah suka, taat dia kepada Allah. Sabar dia lebih, Allah lebih suka dia daripada yang kurang sabar. Sikit-sikit nak menjorit, kan, apa ni, yang tu Allah Ta'ala tak suka. Sabar, dia sabar. Mulut tak cakap, sabar, simpan, dah, kan. Dia jangan sabar lepas tu pergi mengumpat pula, yang tu tak okey lah, kan. Okey. Lagi apa lagi? Manusia yang bercampur dengan orang. Mukmin ni ada yang bercampur dengan orang, ada yang tak bercampur dengan orang. Jadi Allah lebih suka manusia yang bercampur dengan orang. Kuat maksudnya dia boleh campur dengan macam-macam orang. Dan dia sabar. Bila bercampur dengan banyak orang, dia akan adalah orang terkasar dengan dia, tapi dia boleh sabar. Yang tu Allah lebih suka daripada aku tak nak lah siapa-siapa kasar aku duduk rumah. Yang tu Allah tak kurang suka. Okey. Itu maksud dia. Imannya lebih kuat, maknanya yakin dia terhadap Allah itu, terhadap sahabat dia lagi satu ini lebih Allah suka. Itu maksud qawi dekat sini. Mukmin yang kuat di situ adalah yang perkara-perkara tadi itu. Khairun, lebih baik, wa ahabbu, dan lebih Allah suka, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Maknanya lemahlah segala-galanya. Taat pun tak berapa taat, selalu langgar perintah, sabarnya kurang, imannya kurang. Tentulah Allah Ta'ala lebih suka mukmin yang kuat tadi. Tetapi Nabi sambung, Nabi kata, sambung lepas tu Nabi kata, wa fi kullin khair. Saya tandakan dulu, wa fi kullin khair. Tetapi Nabi kata, dan pada semua tadi itu, yakni yang kuat ko, yang lemah ko, Nabi khabar semua baik. Nabi khabar. Yang ni dalam bahasa Arab dia panggil uslub al-ihtiras. Uslub al-ihtiras. Dia macam kita bagi contoh ni lah. Orang yang datang ke masjid jalan kaki lebih baik daripada datang masjid naik kenderaan. Tetapi semua baik. Semua yang datang tu baik. Daripada yang tidur di rumah, kan. Yang tu lah maksud dia. Tapi dia ni lagi baguslah daripada yang tu. Tapi semua baik. Dia macam dalam Al-Quran ada banyak ayat ni. Contohnya Allah SWT sebut dalam Al-Quran, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tentulah tak sama orang yang menginfakkan sebelum pembukaan kota Mekah dan berperang. Maknanya orang tentulah tak sama orang yang infak dan berperang sebelum pembukaan kota Mekah. Bila dah buka kota Mekah, dah menang, ramailah nak bagi bantuan. Waktu ni dah kurang sikit, kan? Dah kurang sikit fadilat dia berbanding dengan sebelum. Dia macam Palestin lah tadi, Palestin. Waktu ni semua orang tak berani sebab takut lawan Amerika. Kan kita takut. Jadi kita tak berani. Esok dah menang barulah kita nak tolong. Jadi tentulah tak sama sebelum menang dengan selepas menang. Kan dah menang baru nak jalinkan hubungan, nak bagi ketenteraan, waktu tu kurang sikit fadilat dia. Waktu sekarang ni yang lebih fadilat dia. Jadi Allah Ta'ala sebut juga dalam Al-Quran, tentulah tak sama orang yang berinfak dan berperang sebelum buka kota Mekah. Dan tapi Allah kata, wa kullan wa'adallahu al-husna. Di akhir ayat tu Allah kata semua sekali, yang berperang sebelum ke yang selepas ke, Allah kata wa kullan, semua sekali wa'adallahu al-husna. Allah Ta'ala janjikan al-husna, yang paling baik. Allah Ta'ala bagi pahala yang lipat ganda. Okey, itu maksud wa fi kullin khair.
lemah macam mana ko, kuat macam mana ko, lemah betul dia ni, tetapi selagi mana dia beriman dengan Allah, dia dalam keadaan yang baik. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka. Nabi kata jagalah apa yang memberi manfaat kepada engkau. Nabi kata jaga sungguh-sungguh, pelihara apa yang boleh membawa manfaat kepada engkau. Jadi macam mana maksud dia? Maksud dia adalah Nabi suruh kita jaga satu benda yang boleh memberi manfaat kepada kita. Jadi apa benda yang boleh memberi manfaat kepada kita selain daripada dunia adalah agama kita. Agama kita bawa manfaat di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita ada satu benda yang kita bagus dalam perintah Allah Ta'ala ni, contohnya kita rajin salat jemaah, Nabi kata jaga yang tu, jaga benda tu, perhatikan betul-betul. Kalau kita jenis orang yang suka baca Al-Quran, jaga yang tu, jaga betul-betul. Kalau kita jenis bersedekah, nampak masjid mesti nak masuk tabung, jaga benda tu, buat betul-betul, buat yang tu. Ihris ala ma yanfa'uka. Okey, wasta'in billah, sambung, dan mintalah tolong dengan Allah, mintalah tolong dengan Allah. Wala ta'jas, dan janganlah engkau lemah. Maknanya jangan, maksud lemah dekat sini juga boleh maksud janganlah engkau malas. Kalau engkau ni lemah macam mana pun, Nabi sebut peliharalah satu benda yang kau baik dengan agama ni, minta tolong dengan Allah dan jangan malih. Jangan malih. Okey, lepas tu Nabi sambung, wa in asabaka syai'un. Tengok baris yang terakhir ni tuan-tuan, tuan-tuan takut lost ni. Wa in asabaka syai'un, dan sekiranya ditimpa sesuatu kepada engkau, ditimpa engkau sesuatu. Waktu kita lemah iman macam mana pun, kalau ada benda yang menimpa kita, Nabi kata fala taqul, jangan engkau katakan law anni fa'altu kaza wa kaza, law anni fa'altu kana kaza wa kaza, kalaulah tadi aku buat yang tu dan yang tu. Maknanya bila benda tu berlaku kepada kita, musibah tu berlaku kepada kita, kita pun rasa alah, kalaulah tadi aku buat macam ni, yang tu maksud. Benda tu berlaku kan, contoh yang paling senang, accident lah kan, keluar kita ikut, biasa ikut kiri tapi kita ikut kanan, tiba-tiba accident, kalaulah tadi belok kiri kan, yang tu lah kan. Kalau berlaku, Nabi kata jangan kata lau, jangan kata kalau lah, walakin qul, tetapi katakanlah, walakin qul, sambung di sebelah, tetapi katalah qaddarullah. Ada dua qaddarullah. Satu, okay, kita tengok betul-betul lafaz ni, yang ni yang Nabi ajar ni, yang ni saja lafaz yang kita nak belajar hari ni. Qaddarallahu, ada dua, satu kita boleh sebut qaddarallahu ataupun qadarullahi. Dia buat dua-dua bagi ni, satu qaddarallahu ataupun qadarallahi, qadarullahi, okey, wa ma syaa fa'al, dan tetapi engkau katakanlah qaddara, telah Allah Taala tentukan. Itu maksud qaddara, Allah Taala telah tentukan. Wa ma syaa fa'al, dan apa yang dia mahu dia buat, fa'al. Okey, itu kalau qaddara. Lagi satu apa? Qadaru, qadarullahi, takdir Allah, dan apa yang dia mahu dia buat. Jadi kita kena beriman bahawa apa yang berlaku kepada kita itu adalah takdir Allah, takdir Allah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalaulah kau tak keluar dengan abang kau tadi, tak ada, itu memang sudah ditakdirkan. Nabi SAW sebut dalam hadis, wa'alam annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang tak kena pada engkau itu, kau rasa macam ada satu peluru yang nak tembak kat kau, maksud Nabi secara majaz, ketahuilah apa yang tak kono kat kau tu, yang tersasar daripada kau itu, lam yakun liyusibak, memang Allah Ta'ala dah tentukan takkan kono kau.
wa'lam wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, dan apa yang memang kena ke engkau Allah Taala dah tentukan memang takkan tersasar. Itu kita kena beriman, tuan-tuan. Okey, azan berhenti lah kot. Jadi ayat yang kita belajar hari ni apa dia? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Nanti kita sambung balik. Tapi yang ni kita ingatlah. Wallahu ta'ala a'lam. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana. Allahumma ansur al-islam wal muslimin fi Ghazzah. Allahumma kun lahum 'awna wa nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.